Okey, masih ya. Bukan kembali. Okay, right. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali ke channel Fox. Jadi untuk penonton semua, channel ini merupakan channel yang santai yang aku dapat kongsikan kepada kita orang semua. Alright, so sebentar tadi aku ada share satu video yang lama. So sebelum berlakunya epidemik, itu suasana di lapangan terbang ataupun di airport sewaktu kita menaiki flight, okay? Cuma untuk sekadar mengenang atau mengimbau, okay, kenangan-kenangan lama. Okay, so yang paling penting adalah kita sentiasa jagakan kesihatan, ikut SOP yang telah ditetapkan, InsyaAllah. So kita dapat lawan epidemik COVID ini. Right, aku doakan supaya negara kita dan dunia ini kembali pulih seperti sedia kala. Alright, okay. Untuk konten kali ini, aku nak share pengalaman aku, cara-cara untuk daftar ataupun cara-cara untuk booking sendiri untuk mendaki ke Gunung Kinabalu. Right, so kalau yang sudah pernah daftar, so biasa kita akan dibagi kad untuk naik ke Gunung Kinabalu, seperti ini. Macam unboxing kad ulang. Okay, so berbalik kepada topik yang aku nak share kali ini, iaitu cara-cara untuk kita daftar ataupun booking sendiri untuk naik Kinabalu. Right, untuk naik ke Gunung Kinabalu, right, untuk mendaki ke Gunung Kinabalu ada melalui beberapa cara. Salah satunya kita mengikut travel agent ataupun group hiking. Right, untuk penonton semua, untuk first time aku naik ke Gunung Kinabalu, aku ikut group hiking, okay, di mana sekiranya mereka ada slot yang kosong, aku join bersama untuk naik ke Gunung Kinabalu. Itu yang first pengalaman aku untuk mendaki Gunung Kinabalu. So dari situ sebenarnya kita boleh booking secara sendiri untuk naik ke Gunung Kinabalu, yang aku telah lakukan yang kedua dan yang ketiga lah. Jadi konten kali ini aku nak share ataupun berkongsi pengalaman bagaimana cara kita untuk daftar ataupun booking sendiri untuk mendaki Gunung Kinabalu. Okay, sebelum aku sentuh kepada topik, aku nak share lah perbezaan antara kita ikut travel agent ataupun group hiking ataupun kita booking sendiri. Okay, untuk yang ikut travel agent ataupun ikut group hiking, okay, yang pertama kita tidak perlu berfikir ataupun pening kepala berfikir bagaimana nak berurusan booking, okay, di mana tempat tinggal, kita transportation, right, makan dan minum, semuanya akan diuruskan oleh travel agent ataupun group hiking yang kita ikut. Okay, right, itu adalah salah satu daripada kebaikan. Okay, kedua adalah bila kita ikut group hiking, kita ada ramai teman-teman yang kita boleh kenal, so lebih best dan lebih gembira lagi lah kalau kita ikut group hiking. Okay, untuk booking sendiri, manfaat yang kita dapat adalah kita boleh tentukan masa sesuai untuk kita pergi, dan dari segi kos, kita boleh kontrol kos kita, okay, jumlah bayaran kita boleh kontrol lah mengikut ability kita. Untuk yang daftar sendiri ataupun booking secara sendiri, of course dia mempunyai pengalaman yang berbeza. Okay, pertama kali kedua aku mendaki secara solo ke Gunung Kinabalu. Okay, naik pun secara solo, mendaki, naik turun, naik bukit pun secara solo, tapi tidaklah sebenarnya solo. Aku bertemankan dengan maling gunung. Okay, suatu pengalaman yang menarik. Right, okay, sampai di Labang Rata, makan pun secara solo. Itu pengalaman aku kali kedua untuk naik ke Gunung Kinabalu. Yang pengalaman aku yang ketiga,
aku register ataupun daftar sendiri, aku berteman, iaitu naik secara berduet. Okey, waktu itu pengalaman menaiki Via Brata. Okey, Via Brata merupakan laluan-laluan di tempat yang tinggi, okey, menggunakan harness, okey, laluan yang menggunakan kabel-kabel memang menarik. Okey, insya-Allah kalau ada kelapangan masa, aku akan share, aku akan kongsilah pengalaman-pengalaman aku okey, melakukan aktiviti Via Brata di Gunung Kinabalu. Okey, Via Brata paling tertinggi di dunia, right? Okey, insya-Allah aku akan kongsikan. Tapi untuk topik kali ini, aku nak share bagaimana cara-cara kita booking ataupun daftar sendiri untuk mendaki ke Gunung Kinabalu. Okey, jom. Okey, seperti yang aku telah janjikan, so aku akan tunjuk cara-cara ataupun langkah-langkah untuk kita booking ataupun daftar untuk mendaki Gunung Kinabalu. Okey, so cara yang pertama, kita akan pergi ke laman sesawang ataupun website Taman Kinabalu. Okey, so kita type lah Taman Kinabalu HQ. Okey. So kita akan cari Kinabalu Park .official Sabah Park website. Okey, kita akan pergi di sini, right? Okey, di sini kita boleh lihat info-info ataupun maklumat-maklumat tentang Taman Sabah. Okey, ada macam-macam maklumat lah tentang pulau. Okey, untuk kali ini aku nak fokus berkenaan dengan cara untuk mendaki ke Gunung Kinabalu. Okey, yang paling penting kita akan pergi ke Contact Us. Okey, sebelum pergi ke Contact Us, aku nak tunjukkan pergi kepada servis. Okey, Taman Kinabalu dia menyediakan 2 tempat tinggal yang perlu kita tahulah. Okey, 2 tempat yang kita akan stay, 2 tempat yang kita akan tinggal di atas Labanata. Okey, di situ adalah tempat yang kita harus booking. Okey, dia ada 2, iaitu Limaing Hostel dan Panalaban. Okey, kedua-dua berada di tempat yang sama tetapi mempunyai harga yang berbeza. Macam iklan kan? Iklan Traveloka. Okey, tempat yang sama tetapi harga yang berbeza. Lepas ini aku akan tunjukkanlah. Okey, so kita boleh klik bahagian Limaing ataupun Panalaban untuk kita cari maklumat ataupun kita akan survey harga, right? Okey, ini adalah berpandu kepada kekosongan yang ada. So aku akan tunjukkanlah perbezaan harga. Okey, right, aku dah download. Okey, untuk Limaing Hostel, okey, Mount Kinabalu, okey, di sini kita boleh lihat dia ada contact number yang perlu kita akan hubungi untuk kita akan booking. Okey, nanti aku akan tunjuk. Okey, ada email untuk kita berurusan. Okey, ini adalah penting. Okey, untuk harga, harga untuk stay di Limaing, okey, aku pernah tinggal ataupun stay di sini. Okey, harga adalah dalam 200 dan bersertakan dengan accommodation dan makan plus insurans berharga RM7. Okey, untuk permit untuk kita naik berharga RM50 ya, sesiapa yang berumur 18 tahun ke atas, dan yang bawah 18 tahun ke bawah, okey, dikenakan sebanyak RM30. Okey. So selain daripada itu kita boleh dapat maklumat tentang prosedur-prosedur yang perlu kita baca. So kita orang boleh pergilah bacakanlah. Okey. Right, selain daripada menunjukkan untuk payment prosedur bagaimana kita bayar. Okey. So nanti aku akan terangkan lebih terperinci bagaimana kita bayar, sama ada cash ataupun internet banking. Okey. Right, okey. So untuk harga seperti tadi, so ini ada pecahan harga, okey, yang aku terangkan. Right. Okey, untuk permit aku dah bagi tahu lebih kurang dalam RM50. Okey. So siapa yang 18 tahun ke bawah seperti aku, kita akan bayar dalam RM30 lah. Okey. So insurans, okey, insurans RM7.
dan accommodation meal RM200. So totalnya dalam RM257 yang kita akan bayar terlebih dahulu. Okey, ini adalah 257 kita akan bayar melalui internet. So selepas kita bayar, maksudnya kita officially sudah booking ataupun tempah. Alright, okey, faham? Okey, harga ini untuk 2 days 1 night. Okey, so paling barulah untuk 2020. Okey. And then bayaran yang lain adalah seperti bila kita dah sampai di Kinabalu Park, kita perlu bayar RM3 untuk yuran masuk. And then bila kita dah selesai aktiviti, kita akan dibagi sertifikat yang perlu kita bayar dalam RM10. Okey, RM10 adalah untuk first class. Maksud first class, kita telah sampai dan habis di puncak dan turun ke bawah, kita akan dibagi dengan first class. Second class kita akan bayar RM1 yang berupa black and white. Maksud second class adalah do not reach summit, maksudnya tidak sampai di puncak. Okey, so KRF ataupun adalah siapa-siapa yang naik akan dibagi sijil sama ada yang sampai di puncak ataupun tidak. Okay, so last kali adalah bayaran untuk malim gunung yang berharga RM230. Okay, untuk seorang. So seorang malim gunung dia boleh bawa seramai 5 climbers, maksudnya 5 pendaki. Okay, 5 pendaki maksudnya kita boleh bagi 5 lah, 230. Kalau 3 orang kita bagi 3. Kalau 2 orang, kita akan bagi 2 orang. Kalau pergi secara solo, kita akan bayar bulat-bulat 230. So, lebih ramai, lebih murah lah kita akan bayar untuk maling gunung. So, siapa yang suka pergi secara solo, macam aku pernah pergi solo, aku bayar bulat-bulat 230. Okay, memang agak mahal kalau pergi seorang. Okay, kalau Panalaban, seperti orang boleh lihat, aku pun pernah stay di Panalaban, so memang berbeza dan harga pun berbeza tetapi tempat yang sama. Okey, so kedua-dua tempat Limaing dan Panalaban adalah termaktub dengan slot-slot yang kosong. Okey, sekiranya ada kosong untuk di Limaing, so kita boleh booking. Kalau tidak ada kosong, terpaksa kita pergi ke Panalaban. Untuk kali yang ketiga aku naik, so tempat yang berharga 200 full book, so aku terpaksa booking untuk Panalaban yang berharga dalam 400. Okey, untuk accommodation dan meal memang terbaik. Kedua-dua tempat adalah terbaik. So cuma untuk Panalaban tempat tinggal adalah lebih besar dan ruangnya lebih luas. Okey, so seperti yang tuan lihat aku tunjukkan. Okey, beginilah rupa bentuk accommodation untuk 400 di Panalaban. Okey, Panalaban adalah hostel yang kita akan stay. So kita ada 2. Untuk permit tidak ada beza, masih dalam RM50. Okey, kalau untuk non Malaysia ataupun luar negara dikenakan dalam 200 dan yang bawah 18 dikenakan RM80. Ini adalah untuk non Malaysia, maksudnya bukan warga negara. Okey, so di bawah adalah prosedur yang seperti aku terangkan sebelum tadi, payment. Okey, so yang ini yang kita dapat lihat perbezaan, okey, antara Panalaban dan Limaing. So kebanyakan tempat hostel ini ada termaktub dengan slot-slot kosong yang ada. Sekiranya ada kekosongan, kita dapat booking lah. Okey, so untuk sekarang dengan norma-norma yang baru, seharusnya kita booking terlebih awal setahun ataupun 6 bulan. Okey, lebih awal untuk mendapatkan waktu dan tempat yang dikendaki oleh kita. Okey, so aku terus pergi ke seterusnya, iaitu langkah yang kedua. Okey, so kita akan teruskan ke step yang kedua, ataupun langkah yang kedua. Okey, so kita akan masuk ke contact us
Alright, so di sini kita akan dapat maklumat tentang address, alamat Sabah Park, okay, and then office hour, okay, waktu-waktu mereka bekerja, dan yang paling penting adalah nombor telefon, okay. Nombor telefon untuk kita hubungi, untuk kita booking tarikh-tarikh yang sesuai. Right. Okay. Berkenaan dengan tarikh. So, bila kita dah dapat nombor telefon untuk kita hubungi, ini adalah merupakan step yang kedua. Kita telefon dan hubungi Sabah Park untuk kita daftar tarikh-tarikh yang sesuai. Okay. So, pihak daripada pengurusan Sabah Park akan membantu kita, okay, menyediakan maklumat ataupun detail-detail berkenaan dengan jadual-jadual, bukan jadual, tarikh-tarikh yang sesuai untuk kita mendaki ke Gunung Kinabalu. Okay, tips adalah sebaik-baiknya kita booking ataupun kita daftar setahun lebih awal, okay, supaya kita dapat slot-slot yang kosong, memudahkan kita untuk dapat slot-slot yang kosong. Right. Okay, selain daripada sekiranya kita booking setahun lebih awal, so kita dapat buat preparation yang cukup sebelum kita mendaki ke Gunung Kinabalu. Okay. Pihak pengurusan, bila kita call pihak pengurusan, nombor yang aku tunjukkan, okay, so mereka akan bantu kita dan mereka akan minta maklumat-maklumat. Okay, yang paling penting setelah kita tahu mengetahui tarikh yang sesuai, okay, lepas tu kita akan diminta untuk mengisikan form. Okay, aku akan tunjuk sebentar lagi bagaimana contoh form yang perlu kita isi. And then selepas isi form dengan tarikh yang kita sudah booking, okay, dengan tarikh yang sudah kita tetapkan setahun lebih awal, kita isi form dan kita akan emailkan ke Sabah Park untuk Sabah Park proses pendaftaran kita. So aku akan tunjukkan. Okay, jom. Right, okay. Alright, so langkah yang ketiga, okay, step yang ketiga, step yang terakhir setelah kita kontak atau berhubungi Sabah Park untuk kita booking tarikh-tarikh yang sesuai untuk kita. Okay, Sabah Park akan memberitahu kita untuk kita isi form. So, step yang ketiga aku akan tunjuk contoh form yang perlu diisi. Okay, apa yang seterusnya. Alright. So, okay, kita pergi ke form. Okay, ini adalah merupakan contoh form yang perlu kita isi. Itu lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah. Okay, kita perlu isi dengan lengkap, nama, okay, email address, contact number, okay, submitted name orang yang mengurus, yang mengisi, yang akan menghantar form, okay, date submission, okay, tarikh yang waktu kita hantar, dan date adalah date of climb, tarikh ataupun date untuk kita mendaki. Okay, so di bawah adalah kolom-kolom yang perlu kita isi, iaitu nama-nama, okay, peserta-peserta yang ikut. Okey, sekiranya kita ada 3 peserta, so kita isilah nama 3 peserta termasuk nama kita dengan IC number sekali. Okey. So, dan jangan lupa untuk sign, okay, of a group leader, siapa yang mengurus. Alright. Okey, sekiranya kita pergi solo, so kita isilah nama kita untuk seorang sahaja. Alright, okey. Alright, so di bawah adalah untuk Sabah Park office only. Okey, so aku akan tunjuk contoh-contoh setelah aku isi full, aku akan email. Okay, ini adalah salah satu contoh email yang aku uruskan. Okay, so kita akan email kepada reservation Sabah Park. Okay, kita akan hantar email kita, okay, bersertakan form yang telah lengkap dengan IC depan belakang. Okay, sekiranya ada 3 orang, so 3 orang lah IC yang perlu kita attach sekali. Okay, alright, so bila kita dah send pergi ke Sabah Park, okay, pada tarikh yang sama, pada hari yang sama, okay, Sabah Park akan balas email balik, iaitu hi, okay, thank you for booking. Okay, so waktu itu aku booking untuk Padang Laban Hostel. Okay, status adalah confirm. Untuk tarikh dan berapa orang. And then yang paling penting adalah di sini, okay, payment.
Alright, so Sabah Park akan bersertakan dengan jumlah pembayaran yang perlu kita bayar, okey. So seorang adalah 457, untuk dua orang adalah 914. So aku perlukan bayar 914. So sekiranya kita ada 3 atau 4 orang, so kita mesti sediakan duit untuk pembayaran, right? Okey. Sebagus-bagusnya kita akan buat pembayaran pada hari yang sama untuk kita booking ya. Okey, untuk kita book official slot lah. Okey, di sini kita orang boleh lihat cara pembayaran adalah cash. Cash bermaksud kita berbayar di kaunter di KK Times Square, Sabah Park office. Okey, ya. Yang paling penting adalah nombor 2. Sesiapa yang jauh seperti aku di bahagian Sarawak ataupun di Semenanjung, kita akan bayar melalui internet banking. Okey. Sabah Park menggunakan Alliance Bank, okay, bersertakan nombor akaun. Kita akan bank in jumlah pembayaran, okay, di atas nama Lembaga Pemegang Amanah Saham Taman-Taman Sabah. Okay. Dalam email, Sabah Park akan bagi important notes, iaitu please email your proof payment. So selepas kita bayar, kita ada slip, kita sertakan slip payment dengan isi nama applicant, okay, dan date tarikh untuk kita naik, right. So please inform that not refund. Okay, sekiranya kita cancel, okay, payment tidak akan dibagilah, no refund lah. Okay. Alright. So selepas itu aku pun terus buat confirmation payment, okay, pada tarikh yang sama, right. Okay. Untuk aku naik ke Gunung Kinabalu. Okay. Selepas kita dah balas untuk confirmation payment, okay, barulah pada hari yang sama, okey, Sabah Park akan balas email, okey, resit telah diterima. Okey, silip pembayaran telah diterima, akan dihantar ke unit kewangan untuk tindakan lanjut. So kita akan perlu menunggu untuk beberapa hari untuk mendapat keputusan yang official. Okey. Right. Okey, setelah beberapa hari barulah Sabah Park hantar email bagi tahu, okey, please find attached official receipt. So barulah kita officially sudah booking untuk mendaki ke Gunung Kinabalu. Yahoo, right. Okay. So selain dari itu, okay, Sabah Park dia akan attach sekali ada 2, iaitu itinerary, panduan kita day 1, day 2, apa yang perlu yang kita akan buat. Okay. Dan yang ini adalah paling penting lah. Okey, iaitu tentang official receipt. So official receipt ni akan kita print dan kita akan bawa pergi ke Sabah Park. Alright. Okey, sampai di sini saja perkongsian aku, berkenaan dengan cara-cara untuk mendaftar ataupun booking sendiri untuk mendaki Gunung Kinabalu. Okay. Diharapkan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi maklumat dan membantu untuk pendaki-pendaki di luar sana untuk mendaki ataupun untuk membooking untuk menaiki ke Gunung Kinabalu. Right. Okay. So jangan lupa untuk subscribe channel ini dan support supaya aku sentiasa bersemangat untuk menghasilkan karya ataupun konten-konten yang lebih berkualiti dan menarik. Okey, so ada apa-apa pertanyaan bolehlah komen di bawah. So sampai di sini saja. Salam bertualang. Okey, bye.